fikir penolong kanan co-curriculum kita pada hari ini yang bersama kita Cik Norida binti Nordin. Penceramah jemputan kita hari ini Puan Bilashini, anak perempuan senior. Barisan-barisan pentadbir, jika saya tak nampak di sini, okey. Guru-guru, ibu bapa yang bersama kami pada petang ini. Seterusnya anak-anak murid SKPA yang cikgu sayangi sekalian. Okey, alhamdulillah dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sekali lagi bertemu untuk satu lagi program yang dianjurkan di bawah unit KOKO secara selaras dalam talian pada tahun 2021. Okey, cikgu harap suara cikgu boleh dengar dengan jelas ya. Okey. Hari ini program kita adalah rekod bacaan nilam yang akan disampaikan oleh guru PSS Sekolah Kebangsaan Pekalan Aur iaitu Cikgu Wila sendiri. Okey. Harapan cikgu murid-murid dapat tumpukan perhatian dengan apa yang akan Cikgu Wila sampaikan hari ini. Dan cubalah sebaik mungkin untuk kita apply dalam kita punya perekodan nilam nanti ya. Okay, saya tidak mahu melengahkan masa lagi. Dengan besar hati saya ingin menjemput Puan Bilashini, anak perempuan senior untuk meneruskan taklimat dan perkongsian pada petang ini. Dengan sukacitanya saya menjemput. Silakan cikgu. Okay, selamat petang dan terima kasih kepada Cikgu Syakira. Dan selamat petang juga kepada Cik Norida, PK Koko kita, guru-guru penasihat dan murid-murid sekalian. Okay, pada hari ini saya akan terangkan tentang cara kita hendak merekodkan bacaan nilam. Maksud dia bahan bacaan yang kita baca tu macam mana kita nak rekodkan dalam nilam untuk menambahkan lagi bilangan bacaan nilam dalam kalangan murid-murid. Okay, apa yang saya akan present sekarang ni slide yang saya pernah kongsikan dalam Telegram dan juga guru-guru kamu pun ada kongsikan dalam Telegram untuk kamu, tapi saya ada juga buka IQ nilam dah boleh mula digunakan. Bila saya buka tu saya tengok ramai yang memang tak ada siapa pun yang pernah isi walaupun dah berkali-kali juga cikgu rasa cikgu dah masukkan video dia, cara-cara untuk nak rekodkan nilam. Sebab sebelum tu saya perlu terangkan juga sebenarnya perekodan bahan bacaan dalam program nilam ni sangat penting. Sebenarnya kita nilam ni di bawah seliaan KPM juga. Jadi kalau kata kita tak ada pun seorang murid daripada SKPA yang menggunakan IQ nilam, jadi cikgu khawatirlah kalau kata nanti nama sekolah kita pula akan terjejas sebab tiada seorang pemurid yang menggunakan IQ nilam. Dalam keadaan kita sekarang ni, semasa COVID ni memang banyak kekangan yang kita lalui dan terpaksa juga cikgu-cikgu ataupun guru-guru kelas kamu pun tak dapat nak bimbing kamu nak guna IQ nilam. Malah saya sendiri pun susah juga. Yang saya boleh guna pun medium, menggunakan medium telefon lah, Telegram ke atau WhatsApp untuk maklumkan kepada kamu tentang nilam ni. Tapi cikgu ada buka gunakan ID nilam murid, sebab ID nilam murid yang boleh digunakan sebab dashboard untuk JPM, PPD dengan sekolah belum diusahakan lagi. Jadi KPM saja yang akan dapat pantau penggunaan IQ nilam ni. Jadi disebabkan situasi macam ni, kita murid-murid, guru-guru murid-murid kena bertanggungjawab dan mengambil perkara ni serius semungkinnya sebab yang ini saya khawatirlah akan jejaskan nama sekolah kita kalau kita tak guna IQ nilam. Dan pada masa sama juga saya ingin berterima kasih pada Cikgu Junaidi kerana telah membantu saya untuk membina sebuah tapak untuk murid merekodkan rekod bacaan supaya saya guru PSS ni dapat melihat berapa orang murid yang membaca dan merekodkan bahan bacaan supaya kita ada rekod nilam. Sebab cikgu tengok kalau sebelum memang cikgu langsung tak dapat data perekodan bahan bacaan dalam nilam. Jadi kalau kita nak hantar data pun memang tak boleh. Jadi macam semua kosong. Murid SKP seolah-olah tak membaca pun. Jadi saya tak naklah benda ni selepas daripada yang saya buat pembentangan ni, kalau ada masalah pun boleh hubungi saya boleh bantu lagi. Dan apa yang saya terangkan ni harap murid-murid yang ada dalam
Google Meet hari ni bagi tumpuan dan cuba mulai hari ni lah, kalau boleh mulai hari ni ataupun sebelum ni pun kamu pernah buat bacaan kan. Jadi kamu tak tahu nak, kamu baca je tapi kamu tak pernah pun rekod dalam ni lah. Jadi hari ni kalau cikgu dah nanti dah hantar link tu semua, link tapak yang Cikgu Junaidi bina tu, jadi kamu boleh rekod dan cikgu akan ada perekodan bahan bacaan kamu tu. Dan cikgu tahulah murid mana yang aktif, sebab kita pun saya rasa dari yang cikgu ambil tahun lepas pun cikgu tak pernah pun laksanakan satu anugerah nilam untuk murid-murid yang membaca dengan banyak. Jadi macam rugilah kita tak buat program nilam untuk bagi anugerah ke apa kan. Jadi selepas pada ni, mungkin saya rasa mulai tahun depan lah rasanya, kita akan dapat melaksanakan satu program untuk diberikan anugerah kepada murid-murid yang membaca. Jadi itu yang pertama sekali lah. Okay. Sekarang cikgu nak kongsi satu slide kat sini berkenaan dengan nilam, benda yang sama juga. Sebab apa sekarang ni nilam ni dah ada banyak perubahan. Jadi apa perubahannya kita tengok ni dulu. Slide yang cikgu akan kongsikan. Okay. Saya rasa semua nampak ya. Slide ini memang pernah saya kongsikan dalam Telegram dan pernah juga saya ada dalam grup-grup Telegram WhatsApp ni, cikgu-cikgu memang ada kongsikan kepada murid. Okay. Pertama sekali ini program nilam. Biar cikgu terangkan sikit tentang nilam tu, apa maksud nilam. Nilam tu nadi ilmu amalan membaca. Di mana kita nak menggalakkan murid-murid membaca supaya dapat menguasai sekurang-kurangnya 2M, membaca dan menulis. Dan objektif program nilam ni untuk menjadikan membaca sebagai satu budaya dalam kalangan murid sekolah. Saya so far saya tak nampak lagi lah dalam kalangan murid sekolah kita di sekolah, di rumah saya tak pasti, tapi di sekolah sebelum sebelum sekolah ditutup ni, nak kata murid ramai yang baca saya tak nampak sangat. Yang datang ke PSS pun beberapa orang sahaja ketika tu. Jadi lepas ni saya nak adalah budaya membaca dalam kalangan murid SKPA ni, dan selepas ni tahap membaca murid-murid kita ni akan bertambah. Jadi pada masa sama juga objektif program nilam ini untuk membina tabiat membaca dan kemahiran maklumat dalam kalangan murid. Supaya bila kamu baca ni kamu akan lagi tambah maklumat lah, kamu boleh orang kata dalam bahasa Inggerisnya general knowledge kamu tu very high. Itu yang kita nak sekarang ni. Kita tak nak berada di takut yang lama lagi sampai tak tahu apa benda cikgu tanya apa pun tak tahu. Jadi melalui bacaan ni lah yang boleh membantu kamu untuk bukan saja membaiki bacaan tapi juga mendapat banyak ilmu. Itu yang tujuannya program nilam ni sangat penting, dan program nilam ini perlu berterusan. Okay, dia sentiasa berterusan. Kalau kita tak laksanakan, nanti kita yang akan ada masalah. Jadi dia memberi fokus pada bacaan. Okay, dulu kita mesti murid-murid sedia maklum. Rasanya kita tengok buku fiksyen atau bukan buku fiksyen saja. Okay, jadi yang ini yang dua sebelumnya mungkin kamu tahu, tapi sekarang ni dah banyak penambahbaikan telah pun dilaksanakan, di mana bukan saja buku bacaan ni buku fiksyen saja, buku bukan fiksyen, tapi dah ditambahkan lagi dengan pelbagai bahan bacaan lain, termasuk bahan bacaan digital sekali. Maksud dia digital ni macam kamu tonton video dalam YouTube ke ataupun dari sumber-sumber lain tapi yang berkaitan dengan digital yang kita guna wifi semua tu kan, untuk kita dapat video tengok apa, itu juga boleh digunakan. Macam mana nanti kamu akan nampak. Kamu akan tengok nanti step by step yang cikgu akan tunjuk ni, kamu akan faham apa dia. Sekarang ni dia dah terlalu fleksibel, maksudnya kamu dah tak dikongkong lagi dah. Apa saja kamu baca, malah poster kamu baca pun boleh dimasukkan sebagai bahan bacaan dan boleh tambah lagi bilangan bahan bacaan kamu dalam nilam. Kamu ni memang untung, kalau kamu tahu memang kamu rugilah. Bagi itu pandangan cikgu. Dan pada masa sama juga kamu kena menulis rumusan. Ini yang biasa kita tahu, tapi pengayaan dia dah semakin banyak. Nanti ada option pengayaan yang kamu boleh tengok nanti. Aktiviti gerakan membaca memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Memang kalau kamu mula-mula kan, murid kena ingat dari segi aspek psikologi dia, kan kita mula-mula nak baca sebuah buku masa malas. Cuba kamu paksa diri sikit cuba baca. Mungkin muka surat pertama hari ni, esoknya muka surat kedua. Akhirnya kamu akan rasa macam satu tabiat nak baca buku lah. Esok pun nak baca buku. Akan ada satu tabiat dalam diri kamu. Dia akan ada gerak hati kamu tu akan rasa nak membaca. Kamu tak akan habiskan masa kamu untuk buat
aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah ataupun duduk tidur, makan macam tu je. Tak ada. Jadi membaca ni memang macam tu. Macam cikgu, semua cikgu pun dia lalui situasi yang sama juga pada masa umur macam kamu dulu. Jadi ini adalah salah satu kita kena gerakkan psikologi dalam diri kita sendiri untuk membaca. Okay. Okay, program ini yang ni okay. Cuba kamu fokus dekat sini ya, satu yang bahagian ni saja. Yang cikgu tunjuk bahan bacaan ni tidak lagi berfokus kepada buku fizikal tapi juga bahan bukan buku yang terdiri daripada semua jenis bahan bacaan digital termasuk bacaan di dalam talian. Di dalam talian tu lah. Okay, bahan bacaan digital ni saya terangkan sikit lagi. Macam, excuse me, yang kita buat PDPR ni kan, mungkin ada cikgu-cikgu kamu kan yang kongsikan video yang bukan berkaitan dengan PDPR tetapi dia berkaitan dengan satu sumber yang boleh membantu kamu tambahkan lagi pemahaman kamu dalam semasa PDPR tu. Dia bukan berkaitan dengan PDPR tapi dia ada satu video tu yang cikgu kamu kongsikan supaya kamu dapat buat penambahbaikan dan memahami sudut yang cikgu ajar. Yang itu pun kamu boleh letak sebagai bahan bacaan, yang perlu kamu letak di sana nanti hanya URL dia sahaja. Okay, yang address tu saja kamu perlu letak kat sana. Itu saja. Dan kamu, saya rasa dah banyak dah berapa bulan dah kita laksanakan PDPR kan. Jadi mesti ramai cikgu kamu dah kongsikan banyak video. Kenapa kamu nak wastekan benda tu kan? Nak rugi je kalau kamu tak masukkan dalam Nilam. Mesti kamu tanya, cikgu kata masukkan Nilam. Tak masuk kat mana? Nanti cikgu tunjuk. Okay, kalau kamu tengok ni, ini semua saya tak perlu saya beritahu. Sekali lagi, kalau nak tengok objektif nilai yang betul-betul yang kita perlu tahu tu melestari budaya pembacaan berkualiti, membaca pelbagai jenis bahan. Yang kata pelbagai jenis bahan tu, nanti cikgu beritahu apa itu pelbagai jenis bahan. Ada nanti senarai dia. Supaya kamu boleh tengok. Macam murid-murid lelaki biasa suka baca komik. Komik tu pun boleh masuk juga. Kenapa kamu nak waste? Majalah yang kamu baca semua boleh masuk. Okay. Tujuan dia juga meningkatkan kemahiran mencari ilmu pengetahuan. Dan juga memang program Nilam ni juga melibatkan semua guru, ibu bapa dan komuniti. Jadi guru-guru memang dah tahu dah. Program Nilam ni memang guru-guru pun ada terlibat. Tapi ibu bapa dan komuniti pun sebenarnya terlibat. Lebih-lebih lagi semasa kita dalam PDPR ni, ibu bapa perlu mainkan peranan. Jadi murid-murid kena beritahu kat ibu bapa kamu lah untuk galakkan kamu membaca. Kalau boleh tu mintalah mereka berikan bahan bacaan ke apa-apa kan yang boleh membantu kamu untuk menambahkan bahan bacaan kamu dalam Nilam nanti. Kuantiti dan kualiti. Okay, fokus dan pendekatan dia, kuantiti dan kualiti bahan bacaan kamu tu. Aktiviti bahan diikuti pelbagai aktiviti pengayaan. Ini dia ada tambah pengayaan. Dulu kamu ingat tak semasa kamu tulis dalam buku Nilam buku Nilam yang warna biru, buku warna pink untuk tahap 2 tu, yang itu hanya sekadar rumusan je. Tapi sekarang ni dia ada aktiviti pengayaan. Kamu tak payah, mungkin ada antara kamu yang susah nak menulis, yang tak berapa pandai lagi menulis kan dengan ayat yang panjang-panjang ataupun ayat ringkas pun kamu susah nak eja. Kamu laksanakan aktiviti pengayaan ni pun dah cukup. Apa itu aktiviti pengayaan? Nanti cikgu akan bagi tahu. Ada senarai dia. Semua murid boleh terlibat dalam aktiviti ni. Okey, dan satu lagi aktiviti pengayaan ni tak semestinya kamu buat kat sekolah, kat rumah pun. Kamu berhadapan dengan ahli keluarga kamu boleh laksanakan aktiviti ni di depan ahli keluarga kamu, di depan kawan-kawan kamu, nenek ke datuk, semua boleh. Yang penting kamu kena laksanakan aktiviti itu. Ni juga tujuan dia meningkatkan literasi bacaan dan literasi maklumat kamu. Maksudnya literasi bacaan tu memperbaiki tahap bacaan kamu, dan literasi maklumat tu untuk menambahkan ilmu pengetahuan kamu lagi. Okay, ini saya tak perlu. Okay, kualiti buku, jenis bahan bacaan. Mengambil kira kesesuaian bahan bacaan. Bukan semua jenis, bila cikgu kata bahan bacaan tu, apa pun boleh. Bukan, ada juga beberapa aspek yang perlu kamu lihat sebelum kamu nak jadikan bahan bacaan tersebut sebagai bahan bacaan yang kamu boleh laksanakan dalam program Nilam. Tak boleh. Ada beberapa perkara yang perlu kamu praktikkan dulu. Itu cikgu akan terangkan nanti. Ada, kalau tunjuk tu baru kamu boleh faham. Ini sekadar satu secara teori lah cikgu bagi tahu dahulu. Buku dan bahan bacaan dalam pelbagai format dan sumber, pelbagai aktiviti selepas pembacaan yang macam cikgu kata pengayaan tu lah, aktiviti pengayaan tu.
pelibatan guru dan ibu bapa menentukan jenis dan kualiti bahan bacaan. Jadi guru dan ibu bapa tu saya cakap sekarang ni kita dalam PDPR. Ibu bapa pun kena bantu kamu terpastikan bahan bacaan yang kamu baca tu ada kualiti je. Bukan sekadar bagi baca dan kamu tulis, nanti Cikgu Lisa akan tidak akan dikira dalam bahan bacaan kamu dalam nilam nanti. Okay, saya rasa yang ini lebih diutamakan untuk PIBG tak perlu. Okay, di sekolah patut kita kena laksanakan perkara-perkara yang kamu nampak ni lah. Perhimpunan, PDP waktu PSS, waktu rehat, program-program ajar sekolah. Tapi sejak kebelakangan ni memang kita tak dapat laksanakan ni sepenuhnya sebab kita berada dalam gelombang COVID-19. Jadi masalah kita kat sana. Jadi apa-apa cikgu ada usahakan sikit juga sebelum ni kan bagi buku cerita yang untuk kamu baca dan catat dalam borang kan. Okay. Yang itu pun ada satu perkara yang cikgu akan beritahu. Okay, masa yang sesuai di luar waktu persekolahan. Yang ini saya nak beritahu kepada kamu. Sama ada lepas ni kita dah buka sekolah, kita dah hadir ke sekolah ataupun tidak pun, kamu kena laksanakan program nilam ni pada bila-bila masa sahaja. Dia tak ada masa tertentu yang kamu boleh laksanakan nilam. Kalau kamu fikir kenapa saya nak baca buku dekat rumah, padahal kat sekolah cukup lah. Tak boleh. Nilam ni kan tadi kita kata literasi bacaan dan literasi maklumat untuk kamu tambah ilmu pengetahuan. Zaman sekarang ni dah makin berubah. Individu yang berilmu pengetahuan tinggi tu akan mudah untuk dapat sesuatu yang dia nak. Macam nanti dah besar nak dapat kerja pun senang, semua senang. Jadi selagi ilmu kita kuranglah kita untuk dapat banyak peluang dalam hidup kita ni. Jadi kamu kena fikirlah, hidup ni bukan main-main tau. Okay. Cadangan jenis aktiviti pengayaan. Ingat tadi cikgu cakap pasal aktiviti pengayaan. Sekarang ni bukan sekadar membuat rumusan buku tapi aktiviti pengayaan pun sudah diberi penambahbaikan lagi lah. Mereka penambahbaikan dalam program nilam ini dengan mencadangkan untuk murid-murid melaksanakan aktiviti pengayaan macam tunjuk cara membaca bersama, buku skrap. Buku skrap kamu tahu kan, saya tahu. Macam sejarah banyak buat buku skrap. Saya ada tengok juga cikgu kata buat buku skrap lah apa kan, kamu semestinya kamu baca yang bukan baca buku skrap kamu tak, kamu punya kawan kamunya kamu baca. Kemudian kamu masukkan dalam program nilai yang apa tu yang cikgu akan bagi tapak dia nanti. Kamu masukkan dalam tu yang kamu ada buat buku skrap apa semua ni kan. Okay, yang buku skrap ni yang ini maksudnya lepas kamu dah baca tu, kamu dah baca sebuah buku cerita. Contoh kamu baca buku cerita berkaitan dengan sejarah yang berkaitan dengan aspek sejarah, kamu buat satu buku skrap berkenaan dengan aspek sejarah tu. Jadi kamu boleh kongsikan bersama rakan-rakan kamu nanti. Atau kamu nak buat lakonan. Kamu tengok ni, kamu beritahu ke ayah dengan ibu. Tadi saya baca tentang cerita hantuah. Hantuah dia buat macam ni, kamu lakonkan sikit dekat depan ibu bapa kamu atau adik kamu ke. Tapi jangan adik kecil sangat, dia tak faham apa benda nanti pun. Resensi buku, mengulas buku, bicara buku. Resensi buku macam kamu mengkaji balik buku tersebut. Kemudian kamu buat satu ulasan ringkas berkenaan dengan buku tersebut. Kemudian kamu boleh berpantun, buatlah serangkap pantun pun tak ada masalah berkenaan dengan buku yang kamu baca tu. Kemudian kamu berdasarkan buku yang kamu baca tu pun kamu boleh buat lukisan atau poster. Kemudian kamu boleh mencipta lirik lagu. Kemudian kamu radio sekolah, kamu nak buat pengumuman. Kan kalau setengah sekolah tu dia ada macam murid-murid boleh buat macam mana nak cakap, macam DJ kan, DJ. Kamu pun boleh buat macam tu juga kat sekolah. Tapi kalau kat sekolah kita ada nanti, kamu boleh gunakan peluang tu untuk bercerita lah dekat rakan kamu secara ringkas. Semasa rehat ke apa, kita tak tahu lah, nanti kita cuba usahakan benda tu. Kamu boleh buat syarahan, forum, menghasilkan buku atau menulis, bercerita, deklamasi saja, kemudian rumusan, ayat atau peta minda. Rumusan ni tak semestinya kamu kena tulis panjang-panjang tu, tak payah. Kamu buat secara peta minda pun dah okey. Sebab tu saya cakap mereka dah simplify sangat benda ni. Kalau peta minda kamu buat macam isi-isi penting kan, kita dah belajar banyak peta minda kan. Okey, itu dia. Ini pengayaan dia. Okey, bahan baca yang cikgu cakap tu. Sebelum ni yang kita tahu buku dengan bahan buku saja. Yang buku tu kita tahu fiction bukan fiction. Tapi sekarang ni ditambah lagi dengan bahan bukan buku. Okay, bahan bukan buku tu apa dia? Dengan buku tu apa dia? Okay, buku ni berbentuk fizikal, yang buku. Lagi satu buku ialah e-book. Okay, e-book.
Yang satu, yang bahagian bahan bukan buku. Okay, bahan bukan buku, bahan bercetak dengan bahan bukan bercetak. Okay, ini yang kamu, ini mungkin kamu tak berapa jelas lagi, tak apa. Kamu jangan kelirukan diri kamu saja. Benda-benda ni sebagai satu kata apa, touch up untuk kamu lah, untuk kamu nampak okay, inilah nilamnya. Nanti kamu tak boleh kata kamu tak tahu apa benda pun. Okay, sekarang ni jenis bahan buku. Apa itu jenis bahan buku? Okay, inilah buku-buku dia. Kamu tengok betul, nanti cikgu akan share yang apa tu slide ni. Jadi kamu akan tengok, kamu kalau tak faham kamu boleh tengok balik apa jenis bahan-bahan buku, bahan buku-buku fiction ni. Maksudnya macam cerita misteri lah, cerita sejarah, cerita legenda, cerita binatang, cerita rakyat, cerita sains, cerita sukan, cerita seram. Ramai orang suka tengok cerita seram kan. Jangan bukan yang dalam TV punya tau, yang buku punya. Cerita hayalan, cerita dongeng, cerita teladan, cerita penyiasatan. Kalau siapa yang suka penyiasatan ni pun boleh. Semua ni adalah buku fiction. Okay, fiction. Bahan buku-buku bukan fiction pula. Yang bukan fiction ni, buku-buku yang bentuk pengetahuan tentang mengandungi fakta macam majalah ni lah. Rujukan memberi maklumat umum. Dia satu yang bukan fiction ni adalah jenis-jenis buku yang kamu kalau baca buku tu kamu akan dapat satu pengetahuan. Macam computer literacy knowledge. Yang macam-macam buku lah. Kalau kamu tengok buku kakak kamu nak tengok buku form 1, kakak kamu ada tu buku yang rasa kamu rasa boleh baca untuk dapat maklumat ke, untuk kamu nak develop knowledge kamu pun, kamu boleh baca. Okay, sebab dia bukan fiction yang ni. Dia based to knowledge. Okay, based to knowledge. Macam encyclopedia. Kat sekolah, dekat library kita pun ada juga cikgu jumpa saya encyclopedia. Kamu baca, tak semestinya kamu kena habis baca semua tu, tak juga. Kamu baca beberapa bahagian yang kamu rasa kamu suka, kamu boleh baca bahagian tu, kamu dah boleh masuk dalam nilam. Itu je. Itu rujukan khas. Yang macam ni rujukan khas, dia berkaitan dengan medicinal and other users, macam-macam lah. Rujukan khas ni untuk memberikan secara terperinci, mendalam atau khusus. Macam medical books, okay, macam education books, something yang kamu rasa kamu nak dapat lagi berkenaan dengan maklumat yang tertentu tu, yang terperinci. Ini pun boleh. Kalau kat rumah kamu ada apa, kamu boleh guna, pinjamlah buku kakak kamu kalau ada pun. Jenis bahan bukan. Yang ini yang setahu cikgu yang agak terkini lah. Yang sebab apa, yang ini yang dibagi tahu sekarang ni, yang kamu boleh masuk. Kalau setahu saya dulu, kalau dulu tu memang tak ada, dia tak dibenarkan. Dia hanya buku fiction atau bukan buku fiction saja. Sekarang ni dia ada peluaskan lagi bahan bukan buku. Macam bahan bercetak, maksudnya macam jurnal, laporan. Jurnal ni pun dalam secara digital pun kamu boleh dapat. Secara orang kata apa, talian pun kamu boleh dapat jurnal. Banyak jurnal ada. Kamu nak baca, lah cikgu kami kanak-kanak lah cikgu, apa kami nak baca jurnal, siapa kata kanak-kanak tak boleh baca jurnal. Jurnal-jurnal muda yang kamu nak baca berkenaan, kamu nak tahu tentang sukan, kamu boleh cari jurnal sukan. Itu pun dah kira bahan yang boleh kamu masukkan dalam majalah. Laporan ringkas pun boleh, transmisinya berpuluh-puluh helai tu baru kamu kena masuk, tak ada. Yang asalkan dia laporan tu memang dia satu perkara yang kamu boleh dapat ilmu dari sana, maklumat boleh. Majalah banyak. Sebelum ni pun ada ramai juga murid yang beli kat saya majalah. Majalah tu pun boleh masuk. Cik waktu beli tu ada juga murid tu saya ada bagi tahu. Kata, "Mam, nanti dah habis baca masukkan dalam nilam." Saya tak pernah masuk lah ni kot. Okay. Nampak? Jurnal tu dengan jurnal lengkap, laporan lengkap dengan naskah. Secara naskah ya, bukan helaian, naskah. Banyak ada majalah dekat pasaran sekarang. Bahan bukan buku. Bahan bercetak macam peta. Yang globe kan, yang globe tu pun kamu boleh dijadikan bahan bacaan yang kamu boleh masuk dalam nilam. Globe kat dalam library pun sedang ada globe kan. Okey, dalam globe tu kamu dah baca ini sinilah China, sinilah Russia. Okey, kamu tengok negara-negara luar tu pun kamu dah boleh masuk dalam bahan bacaan untuk nilam juga. Buat sangat simple, nampak tak? Sangat simple. Okay, mungkin buku kakak kamu ada buku geografi, kamu ambil buku geografi, kamu tengok peta, itu pun kamu boleh masukkan juga. Okay, sebab apa? Benda-benda dah diperluaskan. Rencana yang berkaitan dengan ilmiahnya, bukan rencana yang bukan-bukan tu tak nak lah. Itu cerpen.
daripada surat khabar dan majalah. Kan kadang surat khabar ada cerpen kan. Ada satu bahagian tu cerpen, itu pun kamu boleh ambil. Tak semestinya kamu baca semua surat khabar tu baru kamu betul, tidak. Dari surat khabar kamu nampak ada cerpen, penulis dia siapa-siapa. Ambil itu pun kamu boleh tulis. Tapi biar yang berilmiah lah, janganlah yang berkaitan dengan konsep yang tak apa bagus, yang bukan untuk usia kamu tu, janganlah. Okey, kemudian artikel. Okey, macam ni nak berkaitan dengan global warming, a solution, okey, daripada majalah, website, blog. Mungkin kamu nak kata kenapa ada berlakunya pencemaran alam sekitar ya. Lebih-lebih lagi tentang COVID-19 ni. Kamu nak baca artikel tentang COVID-19 pun boleh masuk. COVID-19 lagi banyak benda dia sekarang. Risalah. Mungkin kamu pergi satu pameran, kamu dapat risalah. Risalah tu janganlah buang. Kamu ambil simpan. Mungkin ada antara rakan kamu yang dulu pernah pergi pertandingan. Janganlah ambil yang bertahun-tahun dulunya macam dah tahun ni lah sebenarnya. Kamu tak boleh ambil yang tahun lepas yang kamu tu ni tahun ni, tak boleh. Tahun ni kata kamu dah pergi mana-mana, kamu dapat risalah berkenaan dengan satu program yang kamu pergi. Jadi kamu ambil risalah tu kamu boleh tulis. Brosur ke apalah. Okay, berkenaan dengan kata pihak kesihatan bagi brosur kamu berkenaan dengan COVID. Macam kita nak ikut SOP apa semua. Brosur tu kamu boleh masukkan dalam nilam. Ingat sangat simple nampak. Kalau rugilah benda ni selalu kamu dapat. Kalau kamu tak tulis memang saya akan kamu rugilah. Kamu akan dapat satu bahan bacaan dalam nilam. Okey. Kemudian bahan bukan buku, bahan bercetak. Dia bahan bukan buku tapi dia bahan bercetak. Okay, macam mana tu? Okey, kalau kamu tengok kat sini, mempunyai maklumat berilmiah, maklumat yang disampaikan. Ini macam katalog. Katalog. Katalog kamu dapat kat rumah kan, orang dia nak offer beli apa ni, laptop ke telefon ke, ada katalog. Katalog tu kamu boleh masukkan juga sebagai bahan buku, tapi dia bahan bercetak. Bercetak tu cetak kan, nampak dia cetak kat sini. Itu maksud dia. Kemudian macam Guardian. Okay. Tidak, yang ini tidak ada maklumat ilmiah. Guardian ni kan dia ada tak ilmiah. Dia hanya beritahu barang produk kecantikan ni, harga dia ini, harga dia ini. Ini tak sesuai lah. Okay. Apa kalau tanya saya? Yang ini pun lebih kurang kalau laptop tu pun dia tulis juga harga, tapi dia lebih pada ilmiah. Dia bagi tahu sini ada, kadang-kadang dalam katalog dia akan beri penerangan. Dia akan beri penerangan. Okay, kalau guna PC ni dia macam bagus, berapa ni. Semua tu dia lebih untuk maklumat kita. Tapi kadang-kadang tak ada apa. Akan kamu nak beli produk kecantikan, produk makeup semua tu, dalam gaji ni ada. Kamu nak masuk dalam ni kan tak boleh. Dia bukan berkenaan dengan ilmiah. Okay, tak sesuai. Kemudian manual penggunaan. Manual penggunaan yang ada sekarang kita tengok macam nano spray. Mungkin dia ada manual penggunaan kan, pun boleh masuk. Sebab dia berkaitan dengan ilmiah. Nampak kat sini. Dan kamu tengok faham gambar, kamu faham nanti. Buku strap. Buku strap pun contohnya kalau macam saya tadi saya katakan kamu yang pernah buku strap. Kamu pinjam ada memakai buku strap tu. Tengok apa yang dia buat. Kemudian kamu boleh ambil siapa yang penulis dia. Kawan kamu Siti contohnya. Tulis dia. Rasa kalau kat dalam yang kamu isi nanti apa tu dia ada tanya apa, tulis lah. Buku scrap ni. Buku scrap memang banyak buat. Dalam kamu 30, kamu kongsi-kongsi lah. Jadi masuk ke 30. Jadi kamu dapat 29 bahan bacaan lah daripada kamu kongsikan. Kalau kamu buat sendiri tu lah. Okay. Kemudian bulletin. Bulletin ni banyak keluar kadang sekolah pun ada. Tempat lain pun ada. Kalau kamu dapat, kalau kamu pergi hospital, kalau ada kamu boleh minta mereka nak bagi. Okay, kalau tak minta, tak bagi pun. Okay, jadi kamu boleh tanya. Kalau ada apa-apa naskah majalah macam saya minta baca dan kita masukkan dalam nilam. Tapi saya pun pernah tahu juga ada juga murid dia sambil dia tak baca, dia tulis dalam nilam. Kamu kena jujur lah. Kamu tahu kan, kalau kamu tak jujur, kamu kira tak jujur lah, tak baik lah sebenarnya. Itu bukan tingkat apa tu sikap yang baik. Jadi kamu kena jujur, baca dan buat. Bahan bukan buku yang lagi satu yang bahan bercetak ni macam komik pun
Boleh juga, tapi komik tu kena berlimbian dan bermoral. Bukan komik yang bukan-bukan tu. Kadang-kadang yang tak baik pun ada juga. Jadi tak nak macam tu. Komik tu kamu rasa memang dia ada ilmiah. Kamu boleh dapat pengajaran dari bacaan komik tu, kamu boleh guna. Poster. Okay, kalau kamu pergi hospital. Kenapa cikgu dah mention hospital je? Sebab hospital ni sekarang ni tempat yang banyak melawat. Jadi kalau kamu nampak ada poster berkenaan COVID, oh kamu baca. Balik kamu isi je dalam tu. Okay, isi je dalam apa yang cikgu akan bagi nanti. Okay, carta macam ni. Carta ni kaitan dengan maklumat berilmiah pun kamu boleh guna. Boleh kan kalau pergi satu organisasi, kamu kena ingat mereka kat sini. Contohnya cikgu besarkan sikit, contoh dia kat sini. Pengurusi dari 15 ahli dia, siapa dia? Pengurus besar, timbalan pengurus besar. Jadi benda ilmiah kan, kita orang boleh baca dan kita dapat ilmu juga. Kalau kamu pergi hospital, kamu tengok siapa dia, ortopedik dia siapa. Siapa yang doktor kanak, doktor pakar kanak-kanak, dia akan tulis kat sana. Kamu pun boleh tulis juga benda tu, boleh masukkan juga. Tapi komik kan satu perkara. Okay, komik ni kan, komik yang mempunyai ISBN diterima sebagai buku komik fiction dan bukan fiction. Komik tiada ISBN juga diterima jika mengandung nilai yang baik. Guru penilaian CPN, guru dan guru okay, ini sama tak nampak benda ni dah. Tulisan dia tak ni dah. Okay, kena tentukanlah kan bahan bukan buku dia. Apa tu ISBN ni macam ni. Nampak tak? Kadang-kadang kita macam barcode ni, betul nombor ISBN dia nombor panjang-panjang, betul ada harga kat sini. Ini ISBN. Kalau ISBN jadi kita boleh terima dia sebagai buku non-fiction dan bukan fiction. Ada dia tak ada ISBN pun diterima juga, tapi kena ada komik tu perlu yang ada nilai yang baik. Yang memang kamu boleh pengajaran daripada bacaan komik tu, bukan yang tak ada kena-kena janganlah ya. Kamu rasa kadang-kadang cikgu ada komik yang lawan tu kamu tak dapat ilmiah, kamu hanya dapat belajar untuk lawan saja. Tu tak gunalah kamu baca benda tu. Okey. Bahan bukan buku, bahan bukan cetak. Okey. Bahan bukan cetak ni macam ni. Video klip berinformasi macam cikgu cakap. Kan waktu PDPan ni banyak cikgu kamu ada hantar video apa untuk kamu tengok terdapat informasi tambahan daripada untuk PDP kamu tu. Ini kamu boleh guna. Saya banyak video kamu cari balik video kamu hantar tu, kamu masuk je. Kenapa kamu nak susah-susah? Betul tak? Okey. Klik pembelajaran. Berkenaan dengan klik pembelajaran, CD perisian pendidikan kan CD banyak kan. Kalau ada kamu ada CD pendidikan ibu kamu, ayah kamu belikan tu, boleh masukkan juga. Dan bahan pembelajaran dari web, bahan pembelajaran. Kalau kamu nak di web banyak juga ada bahan pembelajaran kan. Jadi kamu boleh ambil sana, kamu carilah sikit. Cara senang je dapat semua. Okey. Semua jenis tumbuhan bahasa sama melalui laman sesama atau bahan bacaan digital secara offline dikira sebagai bahan bacaan juga. Makanya kamu kena masukkan URL dia. So, address saja kamu kena masuk. Kalau bukan nanti kamu masukkan yang kamu tunjukkan, jadi dah masuk dalam bahan bacaan nilam kamu. Okay. Ini tak jaga ini sebagai satu ni je. Jadi perekodan bahan bacaan. Okay, perekodan bahan bacaan ni. Okay, pertama sekali ini saya kena baca juga semua jenis bahan bacaan yang tadi perkenalkan pada kamu tu boleh dimasukkan dalam nilam. Ini buku yang dibaca tu fiction bukan fiction. Bahasa, kalau kamu bahasa Melayu, bahasa Inggeris saja kan? Bukan. Apa sahaja bahasa yang kamu faham dan kamu ada baca, bahasa Arab pun boleh, Jawi pun boleh. Kalau macam murid dia tak beringat bahasa Tamil, baca bahasa Tamil pun boleh dimasukkan dalam apa tu bahan bacaan nilam ni, untuk rekod nilam. Bahasa ni tak ada, kata apa, tak ada batasan. Kamu boleh baca yang kamu faham lah, jangan kamu belik-belik tengok saya dah baca bahasa itu. Mana boleh masuk, kadang kamu tak faham bahasa itu pun. Asalkan mereka kamu faham bahasa tu tak apa. Kalau tak faham tak boleh lah. Bilangan muka surat setiap buku yang dibaca sangat penting dan perlu direkodkan juga nanti. Okay, aktivitas lepas bacaan tahap 2 hingga tahap 5
sorry, tingkatan 5 ini untuk kerja sama dengan betul sekolah menengah sekali. Tapi untuk murid tahun 6, ya, untuk murid sekolah kebangsaan, sekolah rendah, dia sampai tahun 6 saja. Kamu punya rekod semua tu akan dikira. Lepas tu kamu tahu? Ya, ya. Nampak? Ya, nampak. Okay. Terima kasih. Okay. Nampak. Thank you. Okay, okay, thank you. Okay, sekarang ni berkenaan dengan nilam ni, kalau kamu dapat nilam maka nilam kamu ni kata apa, bacaan kamu ni dah banyak dah nilam. Apabila cikgu kamu nak bagi tahap penguasaan kamu untuk bahasa, contoh untuk bahasa Melayu, subjek bahasa Melayu, mungkin pelajar A ni dia kurang, dia bacaan dia pun kurang, lepas itu dia nak, bila tanya soalan pun dia tak berapa pandai nak jawab, tapi tengok nilam dia tinggi, dia dah baca banyak. Jadi cikgu kamu yang rasanya nak bagi tahap penguasaan tu 3, cikgu kamu boleh bagi kamu 4. Sebab apa? Nilam kamu tinggi, maksudnya kamu ni boleh membaca maksud dia. Jadi ini peluang kamu tau. Sebab tu cikgu kata nilam ni perlu diaktifkan dalam diri kamu tu sendiri dulu. Kamu aktif pada nilam. Nilam ni kena setiap masa, sentiasa, walaupun kamu dalam PDPR sekalipun, buka rumah sekalipun. Okay, ini tak penting. Okay, ini saya tak nak terus lompat ke sini lah. Okay, yang cikgu tadi cakap berkenaan dengan pengiktirafan bintang bagi pentasihkan aktiviti sukan kurikulum, iaitu PJSK, sekolah rendah. Okay, kalau macam mana kamu dah dapat bintang dia, kalau jumlah bacaan kamu 144 hingga 287, kamu akan dapat 1 bintang. Slide tak jalan? Slide cikgu. Slide tak jalan. Sekarang jalan tak? Ya. Sekarang jalan kan? Okey. Sekarang kita ada di format perekodan seperti. Bacaan kamu 144 hingga 287, kamu akan dapat 1 bintang. Okey. Cikgu Bila, bukan slide yang tu. Yang ada sekarang ni adalah tak ada. Tak ada format perekodan. Format perekodan. Okey, dah ada. Ada. Okey. Penarafan bintang untuk PJSK. Kalau ada dah kan? Okey, right. Bacakan jumlah bacaan murid 144 hingga 287, kamu akan dapat 1 bintang. Dan cikgu kamu, ini cikgu dah kongsikan dah. Harap cikgu-cikgu kelas tahulah benda ni. Patutnya dapat bagi bintang ni berdasarkan bacaan murid. Tapi sekarang ni murid kita nak sampai tahap ni pun saya tak nampak lagi. Tapi tak apa, kita akan usahakan lagi lah. Murid-murid kena usahakan lah, kena tolong diri kamu, tolong guru kelas kamu juga. Kemudian 2 bintang kalau bacaan kamu 288 hingga 431. Kalau anak kamu nak dapat 3 bintang, 432 hingga 575. Kalau kamu dapat 4 bintang, ini dia angka dia 576 hingga 719. Kamu nak dapat 5 bintang, kena ada 720 ke atas. Okey. Murid-murid kena ingat benda ni, malas lah. Mungkin kamu rasa sekarang ni semua kat rumah rasa macam malas lah. Janganlah. Kamu kena usaha untuk PJSK kamu tu sebenarnya. Ini akan membantu kamu. Mungkin ada antara kamu ni ada yang tak pernah pergi sekolah kan. Jadi kamu curilah peluang-peluang daripada program nilam untuk dapatkan bintang. Pokoknya adalah satu flow dalam kamu punya PJSK tu. Okay, tolonglah guna nilam ni sebab ini dah satu package yang sangat bagus untuk murid-murid sebenarnya. Sekarang saya scroll, harap kamu nampak. Okay, nampak? Okay. Yang ini berkenaan dengan sekolah, inilah yang kamu akan dapat dia punya nilai dia. Kalau kamu untuk nilai peringkat sekolah, kamu akan dapat 7 bintang. Okay. Kalau wakil zon dapat 8. Kalau wakil negeri dapat 9. Kebangsaan dapat 10. Inilah dia punya, kata apa, dia punya nilai yang markah untuk kamu dapat nanti.
Ini nampak ya, ni dia punya carta dia. Okay, cikgu suka harap kamu nampak Kalau tak nampak tolong bagi tahu. Okay, kalau kamu tengok kat sini satu borang, ingat cikgu dah bagi semasa kita buat pelancaran program Nilam hari tu. Waktu tu cikgu dah bagi, ada beberapa kelas cikgu masuk, cikgu dah ajar dan cikgu pada dapat tahu ada beberapa orang guru pun dia dah bagi pendedahan kepada murid cara nak mengisi borang ni. Ada dekat file dalam kelas, tak tahu apa dah jadi dengan file-file tu pun. Okay, tapi kamu tengok kat sini, ini untuk rekod baca murid. Murid cikgu waktu kat sana, dulu cikgu dah, setiap kelas cikgu dah letak nama murid siap-siap dah. Jadi kamu tak boleh susah-susah, kamu nampak je nama kamu, nampak je kamu kelas apa. Kamu terus isi je buku apa kamu baca, judul apa kamu baca. Okay, kamu contohnya kamu baca judul Anak dan Kura-Kura. Dia fiction kan, ada satu. Lepas tu kamu tak ada bahasa apa Melayu, ada satu. Satu ni bukannya kata apa, macam cakap ya. Dia hanya sekadar macam satu nilai untuk nak bantu kamu nak kira berapa bilangan buku kamu dah baca. Okay, berapa bilangan bahasa Melayu yang kamu dah baca. Bahasa Inggeris kamu dah baca. Jadi, jumlah muka surat buku tu berapa? 40. Kalau macam tak murid tahun 4, 5, 6, kamu dah boleh membaca. Jadi kamu akan faham setiap aspek yang ada dalam jadual ni. Tak perlu cikgu terangkan lebih banyak. Jadi, akhirnya dekat sini, kamu buat aktiviti kamu ni, satu. Mungkin kamu hanya buat satu je aktiviti kamu. Kamu ada bagi sekali je kamu buat rumusan. Contoh nama aktiviti yang pengayaan yang cikgu cakap tadi tu. Kamu buat rumusan. Sekali je kamu rumusan, kamu letak satu. Kalau kamu buat cerita sekali, sekali lah kamu buat kat sini. Kalau kamu menulis saja 3 kali, 3 kali. Okay. Okay, biasalah. Okay, nak terangkan pasal bahagian atas. Sebab nak hujan, I think. Oh ya, maybe nak kot. Okay, ya, kita akan bahagian digital je. Yang lain tu saya rasa boleh faham dah. Bahagian digital ni, yang kamu untuk yang dibaca menggunakan komputer, tablet, TV dan sebagainya. Nampak tak? Contohnya e-book, magazine yang mana EE tu kamu dah boleh masuk dalam bahan bacaan untuk Nilam. Blog ke, website, YouTube, CD atau DVD dan lain-lain yang kamu baca menggunakan peranti ni. Itu semua kamu boleh masuk. Ini yang terkini bahan digital yang kamu boleh guna. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk yang bahagian. Okay, saya nak tunjuk bahagian ni je lah. Yang ni, okay, ini adalah nampak aku saya tak nampak pula. Okay, nampak tu. Okay, ini address untuk IQ Nilam. Murid-murid tolong perhatikan IQ Nilam ni https iqnilam.moi.gov.my. Ini kamu kena masuk dalam yang IQ Nilam. Apa IQ Nilam yang dalam website tu yang ini. Okay, yang cikgu akan bagi nanti itu lain. Okay, itu yang sekolah yang cikgu tunjuk. Yang ini yang kena masuk untuk IQ Nilam. Ini pun nanti cikgu akan masuk sekejap nanti sebab cikgu dah set benda tu dah. Okay, ini IQ Nilam yang address. Ingat nanti cikgu akan kata yang slide ni kamu boleh rujuk ke apa dia address IQ Nilam ni.